والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, malu itu mestinya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia. Dan kerana wujud Allah itu sebelum apa yang ada. Apa sebabnya engkau malu kepada yang baru ada dan engkau melakukan keburukan pada Tuhan yang sifatnya qadim? Ingatlah bahawa dia sahajalah yang mulia dan selain dia semuanya hina. Dialah yang kaya dan selain dia semuanya miskin. Zatnya memang suka memberi dan tabiat selain dia suka menahan pemberian. Jadi hendaklah engkau meminta semua keperluanmu kepadanya, kerana dia lebih utama dari yang selainnya. Cuba lihat apa yang sudah dibuat Allah pada alam ini. Jagalah batasan syariat Allah dan lazimkan diri bertakwa kepada Allah. Sebab jika engkau mati atas takwa kepada Allah nanti, niscaya dia akan menunjukimu jalan yang lurus. Lalu engkau akan terus sibuk dengan dia dari yang selain dia. Cari dia dan tuntut dia seraya tinggalkan semua dunia dan akhirat. Kerana sesungguhnya semua bahagianmu, baik yang dari dunia maupun akhirat, semuanya ada padanya dan akan datang kepadamu. Tiada satu pun akan hilang. Bila engkau tinggalkan segala apa yang selain Allah, nescaya Allah akan menyucikan hatimu dari kekeruhan daki. Jika hatimu tidak juga dapat membawamu kepada Allah, maka tidak ada bezalah engkau dengan binatang yang tidak mempunyai akal. Mari tinggalkan dunia dan masuk ke kumpulan orang-orang yang berakal, yang mana akal nanti akan menunjukkannya kepada Allah Ta'ala, supaya akalmu belajar pula dari mereka itu sehingga engkau mengenali dirimu, lalu engkau mengenali Tuhanmu. Celaka engkau, umurmu semakin hari semakin mengecut, sedang engkau masih lagi tidak punya khabar. Sampai bila engkau terus membelakangi akhirat dan terus mengejar dunia? Celaka engkau, rezekimu tiada siapa yang dapat memakannya. Tempatmu di syurga atau di neraka, tiada siapa yang dapat menempatinya. Tetapi engkau telah dibelenggu kelalaian serta ditawan oleh hawa nafsu. Ingatanmu tiada lain hanya makan dan minum, nikah kahwin lalu tidur bersenang lenang, dan engkau mahu supaya semua kehendakmu biar tercapai. Ingatanmu sama dengan ingatan orang-orang kafir dan munafik. Sudah kenyang dari yang halal atau yang haram, tidak ada yang engkau hiraukan lagi. Apakah engkau ada agama yang mesti engkau jaga atau tidak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang malu, kita mengetahui bahawa ulama membahagikan malu itu kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah malu kepada Allah. Ini yang kita nak bicarakan, iaitu hakikat sebenar malu.
Dan yang kedua, adalah malu kita kepada para malaikat. Yang juga kita dituntut untuk malu kepada mereka. Yang ketiga, malu kita pada manusia. Yang juga ada tuntutan dan adanya amaran. Artinya ada waktunya memang kita dianjurkan malu pada manusia. Dan ada waktunya kita dilarang malu pada manusia. Dan yang keempat ialah malu pada diri sendiri. Adapun malu kepada Allah, inilah hakikat malu yang sebenar, yang malu-malu yang lain tidak boleh mengatasinya. Yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana baginda meminta para sahabat supaya senantiasa ada sifat malu. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kunna nastahi min Allah." Kami memang malu pun. Jawab Nabi SAW, bukan malu begitu. Malu yang sebenar ialah kamu menjaga akal kamu, fikiran kamu, cara kamu berfikir dan seluruh panca indera yang berada pada wajah kamu atau pada kepala kamu. Penglihatan, pendengaran, pertuturan. Dijaga semuanya ini, maka ini merupakan malu pada Allah. Dan kata Nabi SAW, kamu mengingati mati dan mengingati hari kehancuran tubuh badan kamu. Wal bila, mati kita nanti hancur semua yang kita miliki. Bukan sekadar harta benda, ni tubuh fizikal kita pun hancur. Maka dengan mengingati perkara tersebut kita akan malu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyebut malu pada Allah itu ialah dengan menjaga perut dan apa yang masuk dalam perut kita. Wa an tahfazal batna wa ma hawa. Jaga perut dan apa yang akan masuk dalam perut kita, makan minum kita. Maka ini hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama juga menyebut terhasilnya malu kepada Allah ini dengan 3 perkara. Yang pertama, melihat nikmat Allah yang banyak yang Allah beri kepada kamu. Yang kedua, melihat bagaimana cuainya kamu dalam menunaikan hak Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, kamu mengetahui Allah senantiasa melihat kamu di mana pun, di waktu mana pun, di tempat mana pun kamu berada. Maka ini disebut sebagai malu pada Allah. Yang kedua, kita sebut malu pada malaikat. Allah Ta'ala menyebut tentang hakikat malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia yang sentiasa mencatat dan menulis, mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka malulah kita pada malaikat. Sebab malaikat ni tulis apa yang kita buat. Dan ini dituntut dalam agama. Yang ketiga, kita sebut malu pada manusia. Ada yang baik, ada yang tercela. Ada pun malu yang baik pada manusia yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ma karihta an yarahu nas fala taf'alhu idha khalauta. Bila mana kamu benci sesuatu perbuatan kamu diketahui oleh manusia, maka jangan kamu buat ketika mana kamu bersendirian. Bahkan dalam hadis, bila ada seorang lelaki yang datang meminta wasiat pada Nabi SAW, maka Nabi wasiatkan kepadanya, usika an tastahya min Allah kama tastahyi minar rajulis salihi min qaumika. Hendaklah kamu malu pada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang lelaki soleh yang berada di kalangan kamu. Jadi bila tengok ada orang baik, fitrah kita akan malu dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Sebab ada orang yang kita segan. Kerana tujuan malu pada manusia ini untuk menjaga maruah kita. Kita ada maruah. Dan Allah suruh kita pelihara maruah. Maka malu pada manusia ini dituntut dalam agama.
Sebab itu bila orang memfitnah maruah kita, dia boleh dikenakan hukuman. Kan di antara penjagaan Islam ialah menjaga maruah. Dan yang keempat ialah malu kepada diri sendiri. Macam mana malu pada diri sendiri? Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut ada orang rasa rendah diri, ada orang rasa macam hebat dia. Kerana pada diri kita ada benda yang kita akan gembira, ada benda yang kita tak gembira. Tengah orang bila tengok dirinya rendah, dia pun malulah dia rendah. Orang tak sebut pun dia rasa. Setengah orang bila melihat dirinya mungkin fizikalnya ada sesuatu, maka dia rasa sesuatu. Dan setengah orang bila melihat fizikalnya ada sesuatu kelebihan, dia pun rasa seronok dan gembira. Maka hendaklah kita ada perasaan malu pada diri sendiri dengan cara yang sebenar. Itu malu kita dengan tubuh sihat tapi kita tak beribadat pada Allah. Malu kita bila kita ada masa banyak tapi kita tak ingat Allah. Malu kita bila harta kita banyak pada orang lain. Orang lain yang sedekah banyak, kita tak. Kita malu pada diri kita sendiri. Saya malu pada diri saya. Allah beri saya kelebihan, saya tak gunakan. Saya tak manfaatkan. Baik, kita tahu ini 4 bahagian malu. Malu pada Allah, malu pada malaikat, malu pada manusia dan malu kepada diri sendiri. Keempat-empat ini dituntut. Namun, 3 malu tadi tak akan sempurna kalau tak dimulakan dengan yang pertama. Malu pada Allah. Hakikat malu inilah yang kita nak. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu dengan benda baru, kamu malu. Dengan benda lama, kamu tak malu. Maksud baru lama, bila kita sebut manusia dan makhluk Allah, kita panggil hadis. Mengaji ilmu tauhid, manusia atau segala makhluk namanya hadis. Manakala Allah kita sebut qadim. Antara sifat Allah, kita mengaji sifat 20 ialah qadim. Sebut wujud, kidam, baqa. Perkataan kidam daripada perkataan qadim. Apa maksud kidam atau qadim? Suatu yang dah lama ada. Dah lama ada maksudnya apa? Lama secara azali. Allah dah ada sebelum kita ada. Dan kita ni ada kerana Allah ada. Artinya Allah yang mengadakan kita. Wujud Allah ialah wujud yang dah lama. Maksudnya wujud yang sedia kala. Kalau kita mengaji sifat 20, qadim, sedia kala, sedia ada. Yang tak memerlukan awal dan tidak akan berakhir. Kita ada awal, ada akhir. Dulu tak ada, sekarang ada. Kemudian nanti tak ada. Dan kita semua, dan semua orang namanya hadis. Apa maksud hadis? Yang kita terjemah baru, artinya alladhi yataghayyaru, yang boleh berubah. Kita boleh berubah. Muda ke tua. Tuan-tuan tengok diri kita. Dengan melihat anak-anak kita dari kecil, keluar menyusu, meniarak, merangkak, bertatih, berjalan, berlari, membesar, menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian menjadi matang, berkahwin, bekerja, kemudian menjadi tua macam kita. Kita kenapa berubah? Apa yang berubahnya? Fizikal kita akan berubah. Maka kita pun lihat, kita ni orang yang makhluk yang baru. Kenapa kita nak malu dengan manusia yang baru macam kita yang akan rosak, binasa, mati, hilang? Kita tidak malu pada Allah yang bersifat qadim, yang senantiasa ada, yang sentiasa melihat kita. Manusia, tuan-tuan, kalaupun kita malu kat dia, dia ada had. Nanti dia mati, habislah. Atau nanti kita dah kuat, kita pun dah habis malu dengan dia. Tapi dengan Allah, dengan segala yang Allah beri kepada kita, tak mungkin kita tidak malu kepada Allah, melainkan akan ada kejahatan dalam diri kita. Dan satu hadis, kata Nabi SAW, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'. Di antara perkara yang menjadi warisan Nabi-Nabi, bila manusia dah tak malu, dia akan buat apa sahaja. Kesan seorang tidak malu pada Allah, dia akan merosakkan diri dia. Kesan kalau kita tak malu pada Allah, kita akan rosakkan diri kita. Kita cakap ikut dang kita, kita bertindak ikut apa yang kita nak buat. Akhirnya kita binasa.
bergaduh, berbalah, maruah pun hilang. Maka kita bila malu pada Allah, dia akan jaga semua benda. Sebab itu bila kita dah sebut pembahagian malu pada 4. Malu pada malaikat, malu pada manusia, malu pada diri. Ini tak akan terhasil sebelum kita malu pada Allah dengan sebenar-benar malu. Dan bila Syekh Abdul Qadir menyebut, baik, Allah pemberiannya tidak pernah ditahan. Diberikan pada kita. Cuma yang menentukan waktu. Sampai waktu dapat. Dan bagaimana pemberian Allah itu? Sebagaimana kita lihat pergerakan usia kita. Tak ada orang pun usianya terhenti. Maksudnya, dia umur dia 15 tahun, kemudian dia tak dapat umur 16, dia dapat umur 18. Tak, dia akan lalu 16, 17, 18, 19, 20. Begitu rezeki, dia akan sampai waktu macam usianya meningkat naik. Saya bila umur 20, saya tak akan naik tu meloncat naik umur 30. Sehingga saya tak lalu yang umur 21, 22, 23. Maka itu menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala tidak menahan pemberian dengan tahun-tahun yang gerak. Kalau Allah beri, kalau hari ni, hari Ahad, orang yang dapat, saya juga dapat. Maka pemberian Allah cuma membezakan, kita katakan Allah tak pernah tahan pemberian, dengan maksud Allah sentiasa beri pada kita dengan waktu dan tempohnya. Tapi manusia tidak. Perangai manusia, yang kita nak malu pada manusia, apa yang manusia beri pada kita. Yang kita nak jadikan kedudukan manusia itu seperti kedudukan Tuhan pada pandangan kita. Atau lebih pada itu, apa yang diberikan oleh manusia pada kita. Tak ada apa. Sebab itu bila kita buat perintah Allah, jangan malu pada manusia. Bila buat perintah manusia, maka malulah pada Allah kalau berlawanan dengan perintah Allah. Kalau tidak, tak apa. Contoh, saya tengok ramai orang, ni waktu solat, saya pun malu nak sembahyang depan orang. Malu. Sebab orang semua tak solat. Maka ini dia larang. Apakah kamu melihat manusia lebih tinggi pada Allah, yang Allah melihat kamu yang tak sembahyang? Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita duduk dalam kelompok yang tak solat, kita nak solat ni malu saya. Atau kadang-kadang kita duduk dalam kelompok yang memakai pakaian yang tak baik, kita nak pakai baju yang baik, kita malu, walau tak salah apa. Saya nak pakai kopiah depan orang yang pakai pakaian yang menjolok mata, ataupun orang yang pakai maksiat. Tiba saya malu. Maka bila saya malu, saya dah letakkan manusia tinggi pada Allah. Maka itu salah. Artinya yang kita maksudkan, bila kita buat perintah Allah dengan ada malu pada manusia, buat je. Bila pun, di mana pun. Buat. Jangan kerana kita malu pada manusia, lalu kita pun tinggal perintah Allah. Maka ini yang dilarang. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana kita nak dapatkan rasa malu tersebut? Dengan cara, jagalah batasan syariat Allah Ta'ala, lazimilah taqwa kepadanya. Selagi mana kita, tuan-tuan, malu ni dia datang daripada hati. Namun benda dalam hati ini boleh kita bawa yang luar tu masuk dalam. Artinya gini, contoh, kalau tuan-tuan sebut satu nama, setiap kali sebut, lama-lama dia akan masuk ke hati. Sebut je apa nama. Tuan-tuan sebut nama jam, tuan-tuan minat jam. Tuan-tuan sebut, okey, nama jam sekian. Sebut, lama dia masuk hati. Tuan-tuan dengar seorang sebut nama kereta. Dia sebut, lama dia akan masuk hati. Hati kita, yang ada dalam ini hari ini, asalnya dari luar. Dan kita buat masuk. Hati kita ni kosong. Yang luar-luar ni, akhirnya dia akan masuk mengikut apa yang kita lakukan. Kalau saya memang sentiasa solat, saya jaga ibadat, saya jaga takwa, saya jaga dosa, saya jaga pahala, lama-kelamaan semua benda itu masuk dalam hati saya. Kerana itu kalau saya tak solat, sesudah kebiasaan saya solat, maka saya akan malu. Kenapa saya tak solat? Kalau saya baca Quran, sesudah saya tinggalkan baca Quran, sesudah saya biasa buat, saya akan rasa sesuatu dalam hati saya. Itu kita lihat kita, kalau hari ni, kalau kita lambat solat, kita pun rasa resah. Tapi kalau kita sentiasa buat lambat solat, lama-lama hilang resah. Berarti malu kita mula hilang. Jadi memang untuk dapat sesuatu yang namanya malu, kalau malu tempatnya di hati, dia bukan tempatnya di wajah. Wajah cuma menterjemahkan tentang tekanan yang diperoleh oleh hati. Kita nak masuk yang luar ke dalam.
Saya dah sebut tadi, hati kita asalnya kosong, tak ada apa. Yang luar yang mempengaruhi kita. Lalu yang luar ni masuk. Tuan-tuan waktu kecil, ada tuan-tuan nak apa-apa? Tak nak. Tak ada apa yang kita nak. Melainkan kita nak susu, nak makan. Lama-lama ayah kita ajar beli mainan. Asalnya kita kena mainan ataupun ayah yang ajar kita. Kita tak pernah nak mainan. Anak-anak kita, tuan-tuan waktu anak dan cucu tuan-tuan kecil, tuan-tuan bagi duit, dia nak tak? Ni waktu dia kecil lah. Dia tak nak. Dia tak tahu nilai apa. Benda tu belum ada dalam hati dia. Tapi kita selalu bagi, kita kata ambil. Tu dia, uncle kasih duit, ambil. Hari raya tu ambil. Aku tik, nanti bagi ke abah. Nanti bagi ke umi. Dia mula ambil. Dan dia mula seronok ambil. Belum orang bagi, boleh ulu tangan saya nak. Sebab dia didik begitu. Akhirnya hatinya bila dah besar macam kita, mula cintai duit. Dan mula hari ni kalau tak ada duit, kita pun susah hati. Budak-budak kecil tuan-tuan, dia tak ada duit, dia susah hati tak? Tak. Kenapa? Belum masuk dalam hati dia. Budak-budak kecil ni, dia tak tahu tentang kahwin tu apa. Perempuan tu apa. Awet tu apa. Dia tak tahu apa. Girlfriend tu apa. Kecil. Maka hatinya kosong daripada benda tu, dia tak susah pun. Tapi kita dalam hati kita dah ada perempuan dalam hati kita. Ada lelaki. Ada keinginan berkahwin. Bila kita tak dapat, kita mula resah. Sebab dah ada. Kita tengok pula orang lain dah kahwin, kita belum kahwin. Oh, rasa. Kita lain tengok pula orang lain ada anak, kita tak ada anak. Oh, terasa. Kita tengok pula orang lain ada kereta, kita tak ada kereta. Terasa. Kenapa? Benda tu menjadi amalan biasa lalu masuk dalam hati. Jadi bila kita cerita tentang malu pada Allah, macam mana cara? Biasakan diri untuk bertakwa pada Allah. Biasakan diri untuk mentaati Allah. Sibukkan diri untuk melakukan amal ibadat. Maka ketika itu datang malu. Datanglah rasa malu kita kepada Allah SWT. Maka kita pun mati dalam keadaan yang baik. Sebab itu orang beriman, disebut di antara tanda mati orang beriman, atau tanda mati baiknya orang Islam. Kata Nabi SAW, Al-mu'min yamutu bi'arkil jabin. Orang beriman mati dengan ada peluh di dahi. Orang beriman, tuan-tuan, bila dia mati, tanda husnul khatimah, ada peluh di dahinya. Apakah sebab peluh di dahinya? Kerana malu dia pada Allah. Kenapa? Kerana Allah tunjuk padanya syurga, sedangkan amalannya tak sampai ke arah tu. Memang dia malu. Dan kita kalau tuan-tuan beli barang, beli sotong, tanya berapa sekilo sotong ni? Dia kata RM30. Kita bawa RM10. Kita nak sangat ni, nak sangat. Sedap sotong. Buat tupak sotong. Buat sotong pulut ke misalnya. Suka. Buat sotong celup tepung. Waktu kita lihat duit kita tak cukup, tiba-tiba penjual tadi kata ambil lah. Ambil. Ayolah ambil. Ini kan 40 saya ada 10. Tak apa, ambil. Free je. Kita pun malu. Kenapa malu? Kita rasa kita tak layak. Kalau sotong pun kita semalu. Ini kan pula Allah beri syurga dalam keadaan kita tak layak pun. Maksud saya ialah amalan kita ni tuan-tuan, tak mampu nak dapat syurga. Allah bagi. Sebab itu bila orang beriman mati, peluh di dahi. Ni malu. Berpeluh ni. Malu ni siapa berpeluh? Ada orang malu, dia rasa menggigil, menggeletar. Bila kita jumpa orang kita segan, kita malu, kita jadi menggeletar. Ada orang malu sampai gagak. Cakap gagak. Dia jumpa orang yang hebat, cakap gagak. Ada orang malu menyebabkan dia berpeluh. Berpeluh ni kerana malu. Dia setengah-setengah teruna, dia malu kerana darah. Waktu mula-mula mengadap berpeluh. Teruna, berpeluh, nak darah, berpeluh. Sebab ni malu tak pernah berpeluh. Kita, orang keliling kita masa nak akad nikah, malu. Tak pernah akad nikah, yang dah biasa tak malu sangat. Tak pernah ni. Orang keliling tengok berdebarnya, takutnya, malu, berpeluh. Dari sampai ke tangan. Tapi peluh yang paling hebat, berpeluh ketika mati. Ketika orang lain semua mencari peluh ketika bersukan. Sebab katanya sihat. Oh, Ustaz, buat apa tu je? Berpeluh sikit, Ustaz. Cari peluh. Dia cari peluh. Nak ke mana tu? Saya sedang cari peluh.
Kenapa? Dia cukup rasa gembira dengan peluh tadi. Sebab peluh tadi natijahnya sihat. Doktor kata senang sikit lah biar berpeluh. Biar berpeluh. Kerana peluh yang paling kita nak cari ialah peluh waktu mana kita mati. Kan ini tanda husnul khatimah. Tapi peluh itu ialah orang yang hidup dengan takwa kepada Allah. Hidup dengan takwa kepada Allah SWT. Dan kadang kita nak sangat syurga Allah. Dan kita tahu kita pun tak layak dengan amalan ni. Tiba-tiba Allah bagi berpeluh, kita malu. Maka ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir, lepas bercerita tentang malu, bagaimana cara memperolehinya, dan kita dah sebut tentang bahagian-bahagian malunya. Kata beliau, cari Allah. Tentang dalam hidup ni kita cari Allah. Kita tuntut Allah. Apa maksud cari Allah? Cari Allah. Arti biar benda tu paling penting dalam hidup. Biar benda tu menjadi keutamaan kita. Biar benda tu yang menjadikan waktu paling banyak. Kerana saya cari Allah lah, maka saya akan kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan waktu kosong saya untuk saya mencari Allah. Maka bagaimana kita cari Allah? Kita cari Allah dengan apa yang Allah ajar. Cari Allah dalam perintahnya. Cari Allah dengan meninggalkan larangannya. Cari Allah dalam doa kita. Cari Allah dalam zikir kita. Cari Allah dalam nikmat-nikmat yang diberikan pada kita dengan berkata Alhamdulillah, ini dari Allah. Itu kita mencari Allah. Dan cari Allah dengan mendampingi orang-orang yang juga mencari Allah. Tetapi bila kita cari sesuatu dan bersama kita orang yang cari yang sama, kita lebih bersemangat. Katakan gini, tuan-tuan, kalau kita hilang anak kunci, ni anak kunci kereta, kita nak balik. Kita nak balik. Balik ke mana? Yalah, kita ni musafir. Musafir pergi satu tempat, tiba-tiba hilang kunci. Allah, sedih ni. Maka kalau sekiranya ramai orang bersama kita untuk cari kunci kita, kita gembira tak gembira? Kita sama-sama cari, kita pun seronok. Ketua kampung tak apa, kita akan keluarkan semua penduduk kampung cari kunci awak. Kita pun seronok sebab sama-sama cari. Maksudnya tuan-tuan, bila kita duduk dengan orang sama-sama cari Allah, kita akan seronok. Jangan duduk dengan orang yang tak cari Allah dalam hidup dia. Jadi carilah Allah. Yang kita katakan cari Allah dalam perintahnya. Cari Allah dalam meninggalkan larangannya. Carilah Allah dalam doa kita. Carilah Allah dalam zikir kita. Carilah Allah dalam bersama kita dengan orang yang mencari Allah. Dan carilah Allah yang keenam dalam nikmat Allah. Tuan-tuan boleh tahu kita ni cari Allah dan nikmatnya. Setiap kali kita dapat nikmat, kita kata Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini daripada kurnia Allah pada saya. Alhamdulillah, ini Allah bagi. Alhamdulillah, syukur. Allah bagi saya zuriat. Allah bagi saya pasangan. Allah bagi saya benda tu. Allah beri saya benda ni. Itu ialah orang yang mencari Allah dengan sebenar. Sebab itu carilah Allah. Tuntutlah Allah. Kemudian tinggalkan dunia dan akhirat. Maksud tinggalkan dunia akhirat, artinya belajar dulu-dulu. Yang pertama, kenal Allah dulu. Bukan belajar kenal syurga dulu. Bukan belajar kenal neraka dulu. Belajar kenal Allah dulu yang menciptakan semua ini. Yang memiliki semua ini. Yang akan mengarahkan itu dan ini. Allah. Maka sebab itu bila kita kenal Allah SWT dan kita meninggalkan selain daripada Allah, artinya saya katakan yang pertama kita nak kenal Allah tu, kita belajar tentang nama-nama Allah, Asma'ullahul Husna, kita belajar tentang tauhid kita pada Allah, kita belajar tentang segala perkara yang bersangkutan dengan kudrat Allah Ta'ala pada seluruh makhluknya. Ketika itu Allah akan sucikan hati kita daripada segala kekeruhan daki. Apa keruh? Tuan-tuan, bila kita tak kenal Allah, hati kita ni penuh dengan daki. Maka kita mula bergantung pada manusia, bergantung pada CJ, bergantung pada harta, bergantung pada kekuatan, bergantung pada kesihatan, bergantung pada keluarga. Ni semua ni kekeruhan. Kenapa? Benda ni menyusahkan kita. Setiap kali kita bergantung pada lain daripada Allah, kita sebenarnya dalam kesusahan. Bergantung pada harta, oh itu takut harta hilang. Bergantung pada jawatan, oh takut jawatan hilang. Bergantung kepada
bergantung pada keluarga, takut keluarga hilang. Sedangkan kita tahu kita tak akan selalu bersama mereka. Keluarga kita kalau kita duduk kampung, atau kalau dia ada kat kampung, kalau dia lagi lah. Atau tuan-tuan musafir mana ada keluarga. Kawan kita ialah orang yang kita boleh kontak dia. Kalau tiba-tiba tuan-tuan tak boleh kontak kawan, macam mana rasa? Habislah kita. Harta ada waktu dia tak bersama kita, atau dia tak berfungsi pada waktu. Tuan-tuan bawa duit ringgit, tuan-tuan pergi ke Azerbaijan, tak berfungsi duit tu. Maka semua selain daripada Allah itu, dia akan menambahkan bebanan dan seksaan pada kita. Sebab dia ialah daki kekeruhan. Tapi kalau kita sentiasa bersama Allah, maka Allah sentiasa bersama dengan kita. Kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kita tidak lupakan Allah, maka Allah sentiasa membantu kita. Maka Allah hadirkan orang yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Kita ingat keluarga kita dah baik dengan kita, Allah hadir seorang yang lebih baik daripada keluarga kita. Mungkin tak? Mungkin. Kita ingat harta kita dah bagus, Allah hadirkan harta orang lain yang lebih baik daripada harta kita. Kita rasa kuasa kita dah bagus, Allah hadirkan kuasa orang lain yang lebih baik daripada kita untuk bantu kita. Baik kita bersama dengan Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya hati kamu ni tak sibuk dengan Allah, maka kamu macam binatang. Kerja, makan, minum, tidur, dan kamu takkan kenal diri kamu sendiri, apatah lagi mengenali Allah. Tetapi kalau kita ni, hati ni tempat paling penting sekali. Ni kita punya sistem kita. Sistem semua seluruh hidup. Kalau di sini kita tak letak Allah, maka jam. Habis. Bukan sekadar kekeruan yang kita sebutkan tadi. Maka kita akan jadi seperti binatang. Tuan-tuan tengok orang yang jadi jahat, nak bunuh orang yang nak ambil duit orang yang nak merosakkan alam itu, kerana hati mereka tidak ada Allah. Sebab itu mereka cenderung untuk buat kerosakan. Dan mereka jadi macam binatang, cepat berbalah. Kejap-kejap nak berbalah, kejap-kejap nak berbalah. Maka hidup macam binatang. Tetapi binatang dia tak reti nak damai-damai sama dia. Kerjanya tak puas hati, gaduh. Dia jerit, gaduh. Kita manusia ada toleransi. Kita manusia ada tolak ansur yang kuat. Kita manusia diajar untuk mencari pahala dalam hidup. Maka dengan itu, kita akan dapat kenali diri kita dan mengenali Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, celakanya kita, maksudnya ruginya kita. Umur kita makin habis. Makin kecut. Tak. Kita dah jadi macam bunga, cuma kembang pagi dan sekarang sedang mengecut. Menunggu petang dan senja hari. Maka kita masih lagi membelakangi akhirat, masih kejar dunia. Kita dah sebut semalam, sebelum ini, setiap benda ada tempoh. Kalau tuan-tuan beli roti, sehebat mana roti tu, dia dah tulis tempoh dia. Beli 25 hari bulan, dia ada tempoh tamat 30 hari bulan. Sebelum 30, tuan-tuan kena habiskan. Bila dia dah 31 katakan, atau masuk bulan lain, tuan-tuan berani tak makan? Kalaupun berani, kita dah macam sanggup tanggung risiko. Mungkin sakit perut, mungkin. Nanti kalau berlaku apa-apa, kita kata, saya makan roti tadi lah. Tak ada tak orang berani makan nasi yang lama. Ini beli nasi kerabu, beli banyak-banyak nasi kerabu, tak habis. Kita pun simpan esok. Makanlah. Jangan Ustaz, basi ni. Simpan lagi lusa, makan. Tak berani. Kenapa? Tamat tempoh. Apakah kamu ingat tamat tempoh pada nasi, pada roti? Kamu tamat tempoh tak? Tentang Allah beri kita penyakit supaya kita tahu tentang kemampuan kita kat dunia ni terbatas. Tapi kemampuan kita untuk dapat akhirat tidak pernah terbatas. Kita hari ni dah tak boleh berlari macam dulu. Dulu saya laju berlari, Ustaz. Saya nombor 1, maraton ke apa. Hari ni tak boleh berlari. Sakit kaki, sakit lutut, dengan garuk. Hari ni kita lihat usia yang kita mengecut tadi, dunia kita mula hilang sikit-sikit. Pagar kita runtuh belaka dah. Gigi lah. Ya, pagar depan comel lagi, pagar belakang tak ada. Tak ada. Gigi dah tak ada belakang. Geraham dah habis. Rambut kita ada ubat. Tangan kita tak setegang dulu keduk. Kita pun dapat rasa. Mata kita tak sehebat dulu. Dulu Ustaz, mata saya kuat. Setakat Ustaz kuliah 4 jam saya biasa. Sekarang Ustaz, setengah jam saya dah ngantuk. Mata kita tak kuat.
Kadang-kadang kalau orang tengok TV, TV tengok dia pula. Bukan dia tengok TV, TV tengok dia. Sebab tak tahan dah mata. Kita mandu kereta pun tak boleh. Start kereta ngantuk lah. Kita kena tahu kita tua. Maknanya, dunia tak lagi valid untuk kita. Ramai orang dunia dah tunjuk tak nak. Tapi dia masih kejar. Dia masih cari. Akhirat ni kata, mari sini, kata akhirat. Dia masih lagi tak mau menyahut panggilan akhirat. Kata dia tak sesuai dah duduk kat sekolah. Kenapa? Sebab dah tua. Kalau tuan-tuan sekarang umur berapa? 40. Pergi masuk sekolah rendah. Pakai baju sekolah rendah, tadika masuk. Weh, kena halau dia penyapu. Kenapa? Tak boleh, awak dah tamat tempoh. Okeylah, kita masuk sekolah rendah. Tadika tak boleh. Masuk dengan berjanggut ni, masuk sekolah rendah. Darjah 2. Cikgu halau lagi, gak halau daripada pintu lagi. Tak apalah saya masuk sekolah menengah. Pun tak boleh. Tak boleh. Masa dah tamat. Saya nak belajar juga, tak boleh. Bila kita masuk satu tempat yang umur kita dah habis, tuan-tuan, kita akan dihalau keluar. Dan kita sekarang berada di dunia yang umur kita dah hampir habis. Dan saya katakan dunia dah sedikit demi sedikit tolak kita. Kita dah payah tidur waktu malam. Waktu kuliah senang tidur, waktu malam tu payah tidur. Allah sak payah saya masuk tidur pukul 10, pukul 2 baru boleh tidur. Habis buat apa? Golek gitu, Sak. Golek atas, golek bawah. Kadang bawah katil. Nak boleh ke tidur tu. Pusing kanan, pusing kiri. Bangun. Habis tak semayang? Tak. Sebab saya nak tidur. Habis tak baca Quran? Tak. Duduk layang nak tidur berjam-jam. Tahu-tahu dah subuh. Tension dia. Naik darah. Ketahuilah dunia dah tak nak kamu. Tuan-tuan, kawan-kawan kita pun dah hilang. Maknanya, kita bukan lagi waktu berkawan. Kawan-kawan kita hilang. Seorang mati. Buka Facebook hari ni mati ya Allah. Kawan kita. Ini kalau grup-grup alumni ni, dia akan tengok seorang-seorang hilang. Dulu okey, ke barbecue, projek ni. Lepas lama sikit, setahun alumni, Al-Fatihah. Kenapa? Mati seorang. Al-Fatihah kurungan dibaca. Al-Fatihah dibaca. Ni je grup alumni kita. Ya, dah pergi semua. Tinggal kita seorang. Admin. Last kali admin. Mati. Dan kita tak sedar dunia sedang tolak kita. Cerai kita. Kita terus merayu dunia supaya bersama dengan kita. Sekarang dunia sudah talak kita. Dia dah firekan perceraian dengan kita. Dia tak nak kita. Kita dah tak layak, kita tak se-handsome dulu, kata dia. Tapi akhirat sentiasa senyum pada kita. Sentiasa melambai tangan, datanglah. Kamu akan dimuliakan. Sebab itu tuan-tuan, kita dah tua, bila datang ke akhirat, kita dimuliakan. Orang tua yang baik. Kata kita ni asal jahat, datang akhirat, orang kata orang soleh. Akhirat beri kita satu gelaran yang dunia tak mampu bagi. Itu orang-orang soleh, orang bertakwa. Orang bertakwa. Maka bila kita berada akhirat, lihat bagaimana Allah memuliakan kita. Cara pakaian kita. Dulu seluar pendek ataupun baju ataupun seluar telondeh pusat nampak. Style kita. Dia ni berlari tata tangga seluar zaman dulu. Bila kita jadi baik, lihat cantik pakaian kita. Tutup seluruh tubuh kita. Sebelum nanti kita dibaluti oleh kafan. Seluruh kita dah tutup. Baju dah lengan panjang. Nampak cantik. Kepiah melekat kepala. Masya Allah. Tak nampak lagi kurau, panau dan sebagainya. Sebab baju dah menutupi semuanya. Dulu zaman-zaman kita tak buat betul tadi. Ya, pakaian seksi, rugged. Kita rasa macam dah brutal. Tapi memperlihatkan semua cacat. Kita nampak panau kita kat mana. Kurat kita kat mana. Nampak segala benda-benda aib kita. Kita lupa benda tu. Kita bangga dengan fashion kita. Tapi nampaklah dah genduk kita. Dah begitu. Bila kita datang akhirat, Tuhan tutup balik dengan penutupan aurat yang sempurna. Tuan-tuan datang tutup balik aurat sempurna. Kita tengok wanita-wanita yang tak tutup aurat. Dan dia masih tak nampak tempohnya sudah tamat. Rambutnya mula botak sini, botak sini. Bodoh nampak dia. Yang pakai seluar pendek nampak keduk sana, keduk sini. Tapi kalau dia kembali pada fitrah, dia pun pakai tudung. Nampaklah awak balik. Cantik. Tak nampak ubang di kepala. Melainkan suami dia. Orang pun nampak, cantik. Saya ada orang kafir, orang kata, saya tengok orang Islam ni.
Dia makin tua makin lawa, kata orang kafir. Saya tengok geng-geng saya, bila tua makin bodoh. Dia nampak botak, nampak itu, nampak semua. Jadi dia berkenan dengan perempuan Islam yang tua. Sebab apa? Mangkil lawa dia kata. Ya, kerana dia boleh jaga aurat, tutup aurat. Kita dengan apa yang kita jaga agama, menjadikan kita makin cantik, makin dewasa, makin matang. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan berdiri solat, nampak matang seorang lelaki. Nampak hebatnya seorang Muslim berdiri solat. Waktu tuan-tuan duduk baca Quran, nampak hebatnya kita. Duduk dan membaca. Kerana agama, bila kita buat, nampak hebat. Dunia, bila kita buat, nampak hina. Bayangkan tua-tua pegang mikrofon nyanyi, karaoke. Gigi tak ada depan ni. Yang makan tu muntah balik. Teruk no pakcik ni. Tak sedar ke diri ni. Ya, geng-geng karaoke mas. Suara mas. Suara pun dah bunyi bukan serak-serak basah, serak-serak kambing lah suara ni. Bunyi macam kambing tersepit kat pintu pagar. Uish, nyanyi. Nampak hina. Dia macam promo hina dia. Ya, kalau kita nak dunia lama-lama hina kita. Hina. Sampai kita menyesal. Akhirat kita ambil, dia makin mulia kita. Dulu suara ni bertempik, hari ni suara ni mengaji Quran. Hari ni suara ni menyebut astagfirullah. Kalimah yang paling hebat dia sebut. Kerana itu kalau tuan-tuan tengok orang yang dari dunia dia pergi ke akhirat, dia pun nampak matang. Dia pun nampak lebih mature. Dia pun nampak lebih izzah, agung. Cara dia berjalan nampak hebat. Cara dia disiplin waktu nampak hebat. Kejap dia ke masjid, kejap dia belajar. Masya Allah. Satu kata Syekh Abdul Qadir, sampai bila? Kata beliau, sampai bila beliau menyatakan, sedang engkau masih lagi tidak punya khabar. Maksudnya, engkau belum ada lagi tunjuk perubahan-perubahan nak ke akhirat. Dunia dah habis. Dunia untuk kita dah habis. Yang saya kata jawatan dah dipencengkan. Saya tak nak penceng besar. Saya cuba penceng 60. Tak, keluar perkara baru tak boleh. Kalau awak pencen 60, awak menutup beratus juta peluang orang-orang muda lain. Jadi, kena pencen cepat. Kerajaan nak jimat belanja. Misalnya. Okey, kena pencen cepat. Tuan-tuan nak lagi, tak ada orang terima. Saya bijak, saya cerdik. Saya punya rekod ustaz. Semua kelas saya ngajar cemerlang. Apa gunanya kalau umur kamu dah habis? Yang guru cemerlang, mohon jadi guru balik. Tak dibenarkan. Walau dulu dapat macam-macam anugerah. Anugerah cemerlang, tiap-tiap tahun dia dapat. Contohlah. Walaupun mungkin tak ada. Tapi waktu dah habis. Orang tak nak. Tak ada orang mahu benda tu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu masih belum punya khabar? Itu kenapa kamu masih belum tunjuk jawapan? Nak akhirat ke nak dunia? Kita seolah kita ginilah. Ada seorang perempuan tu, kalau kita minang, ada seorang perempuan memang tak nak kat kita. Kita dah beri cincin, kita dah beri kopok lekok, kita dah beli sekian-sekian, dia tetap tak nak kita. Melayu. Ada seorang lagi perempuan, kita tak bagi apa, dia sentiasa senyum kat kita. Dia cuma nak kita, tak payah bagi apa. Tak payah bagi, mas kahwin pun tak payah bagi dia kata. Tapi kita masih belum beri jawapan, sedangkan masa makin habis. Kita nak layan perempuan yang memang tak nak kita dan benci kita, siap meludah depan kita, dengan perempuan yang sentiasa senyum pada kita. Kalau saya sebut analogi, kalau kita seorang lelaki yang sedang memilih perempuan, atau bagi seorang perempuan yang sedang memilih lelaki, yang lelaki ni benci kat dia, marah dia, kutuk dia, maki dia, yang ni pula puji dia, senyum, takkanlah belum beri keputusan, melainkan kita tak ada akal. Saya tak tahu saya nak pilih mana satu. Yang mana? Seorang tu dia tak nak saya, seorang lagi dia nak. Saya tahu nak pilih macam mana. Dia kata bahalunya awak, yang nak lah awak pilih. Apa kurangnya yang nak tu? Semua ada. Lagi baik. Syurga. Dia ada segala-galanya. Tapi kita duk cinta buta, sah? Sampai bila kita nak cinta buta? Biarlah celak sikit. Buka mata tu. Biar nampak. Kita jangan bercinta dengan cinta buta. Kerana cinta buta menjadikan kita masuk jurang neraka. Cinta kita biar celak. Ada bercinta buta. Bercinta celak lah. Tengok, rupanya lawa lagi akhirat. Cantik, abadi, kekal. Ini dunia rupanya tak ada apa. Cuma satu tong sampah yang kita duk berebut. Cuma satu bangkai yang membusuk, yang kita terus nak makan.
Ini hidangan yang lazat yang abadi. Apakah kita belum ada khabar dia? Apakah kita belum ada keputusan? Haji dah umur 60. Haji nak ke mana sebenarnya 60 ni? Saat saya nak ride apa Haji? Haji punya kumpulan mati belaka dah. Mati belaka dah. Semua dah habis. Ni ada kumpulan ride baru ni, ride ke akhirat. Kumpulan ni masih ramai. Segar, bugar orangnya. Semangat. Nak ke mana? Takkan nak sorang-sorang jalan. Akhir kita binasa. Jadi, tuan-tuan kita sampai waktu buatlah keputusan. Tengok, saya rasa ini dah sampai waktu saya beri keputusan. Saya dah umur 50, 60, anak pun dah besar sekarang. Saya kena beri keputusan. Apakah masih saya nak kejar dunia atau saya nak akhirat sekarang? Buat keputusan. Keputusan ini penting. Kenapa? Yang sedang menunggu kita malakul maut. Tuan-tuan silap pilih habis. Malakul maut tengok. Dia berdiri menunggu perintah Allah. Waktu kita pilih yang baik. Baru melangkah selangkah pilih baik malakul maut cabut nyawa kita, kita sudah menjadi ahlus sa'adah, orang yang bahagia. Pada waktu mana kita melangkah ke alam yang buruk tadi, lalu malaikat cabut nyawa kita, walau satu langkah, kita sudah menjadi ahlus syaqawah, kumpulan yang celaka. Habis kita. Jadi perhatikan langkah kita. Apakah kita mendekati pintu akhirat atau kembali mendekati pintu dunia yang akan menghina kita pada usia seumpama ini? Kemudian kata Syekh, celaka engkau yang kau fikir yang menghalang kau berfikir buat keputusan. Rezeki. Ingat, rezekimu ialah rezekimu. Tak ada orang boleh menggantikan rezekimu. Kalau memang rezeki kita. Kadang-kadang disimpang rezeki tadi berpuluh tahun untuk sampai pada kita. Berpuluh tahun memang rezeki kita. Orang lain beli semua tak nak jual. Last kali kita beli lepas 5 tahun disimpan, dia pun jual. Saya memang simpan lama, saya pun tertanya siapa pembeli sebenarnya dia ni. Rupanya inilah rezeki dia. Kata kalau rezeki kita, tak akan ada orang ambil rezeki tu. Dan memang rezeki kita. Dan perlu kita ingat, syurga kita, takkan orang ambil syurga kita. Neraka kita, maka takkan orang ambil neraka kita. Apa maksud? Kalau kita memang ahli syurga, tak ada orang boleh menghalang kita ke sana. Tapi kalau kita memilih neraka, maka tak ada orang boleh kita tebuskan untuk ganti tempat kita nanti. Allah sebut dalam Quran, bagaimana ada orang cuba untuk menebus menggunakan seluruh keluarganya, harta bendanya untuk digantikan dalam neraka. Tidak akan berlaku. Dia tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita faham bahawa rezeki kita. Jadi ini memudahkan kita beri jawapan. Ustaz, saya nak banyakkan akhirat. Tapi bimbang juga Ustaz rezeki saya. Kalau rezeki kamu, rezeki kamu. Tak-tak ramai manusia suka beri jawapan. Sebab mereka fikir duit lagi, fikir rezeki. Walaupun saya kata awak dengan tua macam ni, awak nak rezeki apa? Dengan tua begini. Awak nak guna lagi ke duit? Tak guna, dah simpang je. Tuan-tuan, duit ni ada nilai bila kita belanja. Simpan dia tak ada nilai. Dia ada faedah bila kita keluarkan dia. Dia berfaedah. Maka bila sampai satu tahap, kita masih fikir tentang rezeki dalam memilih jalan akhirat, pelik kita ni. Walau kita lihat ada orang tuan-tuan, ada banyak dah. Bukan sikit, banyak. Tapi dia masih lagi berkikir nak pergi solat berjemaah. Masih berkikir nak menuntut ilmu. Padahal tak mengambil banyak waktu dunia dia. Kalau kata boleh menjejaskan waktu dunia ni, okey. Tapi tak jejah apa pun sebenarnya. Dia bangun awal subuh, pergi solat, dengan kuliah sekejap. Dah pergi kerja. Pejabat buka pukul 8, bukan 7.30. Pukul 8, okey. Dia macam orang lain. Kan dia balik petang, siap-siap maghrib, pergi masjid. Solat dengan kuliah. Apakah ada sesuatu yang rugikan dunia? Tak ada. Waktu lunch, waktu makan tengah hari, dia rehat sekejap, solat zuhur, rugi ke? Yang lain sembang-sembang kosong, dia pergi semayang. Tak rugi apa? Tuan-tuan, belum pernah orang buat akhirat rugi dunia dia. Tak pernah. Belum pernah bila kita ambil masa akhirat, maka masa dunia kita terjejas. Tak pernah. Masa dunia kita tersusun. Kalau saya gunakan waktu untuk akhirat, akhirnya saya dapat susun dunia saya dengan tepat. Tapi kalau dia ni nak sembang, semayang, tak nak. Bila waktu lunch hour, waktu rehat tengah hari, semak, tak nak semayang. Makin lihat bagaimana dunia makin tersyatat, berpecah belah. Dan dia tak boleh susun lagi.
dia tak boleh susun, dia tak boleh buat apa lagi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, engkau sentiasa dibelengui oleh kelalaian serta ditawang hawa nafsu. Ini perangai-perangai kita tak boleh beri keputusan. Kenapa tak boleh beri keputusan? Sebab kita duk fikir masalah rezeki. Kenapa tak boleh beri keputusan? Sebab kita masih lalai. Kenapa tak boleh beri keputusan? Sebab kita ditawang oleh hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Kita cuma masih ingat nak makan, nak minum, nak kahwin. Itu je benda-benda macam gitu. Benda-benda yang nak senang lenang yang seketika, yang mentaliti itu sama macam orang kafir. Tuan-tuan, kita mentaliti kita lain. Kita pandang jauh. Mereka cuma melihat kesempitan dunia. Kita melihat keluasan dunia dan akhirat. Mereka cuma nampak dunia kat sini. Sebab tu duk bergaduh, sakang kat sini. Kita nampak lah jauh lagi. Sebab tu kita tak nak gaduh. Tak apalah. Ambil lah. Saya tak rugi apa pun. Awak nak tipu saya tak rugi apa pun. Tipulah. Yang ruginya awak. Maka tuan-tuan, kita boleh hidup dengan tenang sebab kita ada akhirat. Mereka tak boleh hidup dengan tenang sebab mereka cuma fikir dunia. Jadi biar kita ubah cara berfikir. Ubahlah cara kita berfikir. Jangan berfikir mentaliti orang kafir, mentaliti orang munafik. Mentaliti orang kafir munafik apa? Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau banyak ni, mentaliti kita Allah boleh tambah. Mentaliti orang kafir, kalau sakit tak ada ubat, dah habis tak ada ubat. Kita kata Allah boleh menyembuhkan. Mentaliti orang kafir, kalau tak ada jalan keluar, dah tak ada jalan keluar, putus asa. Mentaliti kita ialah Allah boleh jadikan jalan keluar. Kalau tertutup semua pintu, Allah boleh buat pintu lain. Yang tak pernah kita sangka itu pintu. Akhirnya kita boleh keluar. Jadi, jangan sesekali. Nabi SAW bukan sekadar melarang kita bersifat macam orang kafir. Jangan. Pakaian mereka, tutur kata mereka, jangan. Bukan cara berfikir kita juga. Jangan fikir macam orang kafir. Duk fikir untung dunia, lupa nak fikir untung akhirat. Ini kita jangan bagi sedekah-sedekah, jangan, nanti kita rugi. Kita kena sentiasa berniaga, menipu, baru kita untung. Mentaliti orang kafir, kita tak. Saya boleh untung dengan bercakap benar. Saya boleh untung dengan bersedekah dalam bisnes. Sebab kita ada acuan yang Allah dah siapkan untuk kita. Jadi hati-hati. Bukan sekadar kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Dalam pakaian, dalam tutur kata. Bukan dalam cara kita berfikir. Kita berfikir jauh lebih hebat daripada mereka. Kita berfikir dengan cara yang akan menyampaikan kepada kita pada akhirat dan menyampaikan kita pada Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.